Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tajuk pertahanan badan, bab 4.2, sains tingkatan 2. Okey, baik. Sebelum itu saya akan terangkan tentang hasil pembelajaran ataupun objektif pembelajaran. Yang pertama, pelajar dapat menghuraikan dan berkomunikasi mengenai fungsi sistem pertahanan badan. Yang kedua, pelajar perlu ataupun dapat mendefinisikan antigen, antibody dan keimunan badan. Yang ketiga, pelajar dapat mewajarkan kepentingan imunisasi. Yang keempat, pelajar dapat membezakan keimunan pasif dan keimunan aktif. Yang kelima, pelajar dapat mewajarkan amalan yang baik ke arah keimunan yang mantap. Yang keenam, pelajar dapat mewajarkan dan berkomunikasi mengenai kepentingan imunisasi dan tahap kesihatan individu terhadap keluarga, sosial, ekonomi dan negara. Okey. Yang pertama, kita perlu tahu tentang mekanisme pertahanan. Okey, mekanisme pertahanan terbahagi pada dua, iaitu tidak spesifik dan spesifik. Bagi tidak spesifik, ada terbagi pada dua, iaitu barisan pertahanan pertama dan barisan pertahanan yang kedua. Bagi mekanisme pertahanan spesifik, mempunyai barisan pertahanan yang ketiga. Okey, baik. Kita pergi pada fungsi barisan pertahanan yang pertama. Fungsi barisan pertahanan pertama adalah untuk menghalang patogen memasuki badan. Contohnya kulit. Okey, barisan pertahanan pertama contohnya adalah kulit, iaitu peluh dan sebum dirembes bagi memusnahkan mikroorganisma. Contoh kedua adalah membran mukus. Membran mukus ini terdapat pada salur pencernaan dan pernafasan, memerangkap mikroorganisma. Lilin pada telinga, air mata, lendir daripada faraj bertindak sebagai antiseptik yang memusnahkan mikroorganisma. Okey, baik. Seterusnya, barisan pertahanan yang kedua, fungsinya adalah untuk melawan patogen melalui fagositosis. Okey, operasi fagositosis iaitu sel darah putih, contohnya sel darah putih bertindak secara fagositosis dengan menelan dan mencerna patogen dengan menggunakan enzim. Okey, baik, kita pergi pada mekanisme pertahanan yang spesifik. Okey, barisan pertahanan yang ketiga, fungsinya adalah untuk melawan patogen melalui penghasilan antibody. Okey, sistem keimunan badan menghasilkan antibody jika patogen memasuki badan. Antibody iaitu protein yang dihasilkan sel darah putih terhadap gerak balas antigen. Antigen pula adalah jasa asing yang merangsang penghasilan antibody. Okey, baik. Seterusnya, tentang kepentingan imunisasi. Apakah itu imunisasi? Imunisasi adalah usaha memberikan daya tahan secara aktif pada bayi, kanak-kanak dan dewasa terhadap penyakit tertentu dengan memasukkan vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin adalah sesuatu yang mengandungi antigen yang diperolehi daripada virus ataupun bakteria yang dilemahkan atau dimatikan. Antigen fungsinya adalah merangsang sistem imun tubuh menghasilkan antibody pada penyakit tertentu, contohnya tuberkulosis, difteria, tetanus, campak, beguk, rubella dan sebagainya. Okey, baik, ini adalah rancangan pemvaksinan di Malaysia. Okey, seterusnya kita bagi pada jenis keimunan. Jenis keimunan terbagi pada dua, iaitu keimunan aktif dan keimunan pasif. Okey, setiap keimunan ni mempunyai dua, iaitu semula jadi ataupun secara buatan. Okey, kita bagi pada jenis keimunan aktif. Okey, jenis keimunan aktif semula jadi, seorang itu sembuh daripada penyakit dan berpanjangan selepas jangkitan. Okey, keimunan ni dia berpanjangan selepas jangkitan. Okey, kedua, jenis keimunan aktif buatan, iaitu vaksin dimasukkan ke dalam badan. Sistem keimunan menghasilkan antibody dan perpanjangan selepas jangkitan. Okey, baik, kita pergi pada jenis keimunan pasif semula jadi, iaitu anak mendapat antibody daripada susu ibu ataupun darah ibu yang merentasi dinding plasenta. Dan jenis keimunan pasif ni semula jadi ni bersifat sementara.
Okey, baik, kita pergi kepada jenis keimunan pasif buatan. Okey. Antiserum disuntik ke dalam badan pesakit. Antiserum melawan patogen tanpa ganggu sistem keimunan dan bersifat segera dan sementara sahaja. Okey, baik. Okey, seterusnya sistem keimunan yang mantap. Ada dua, iaitu punca sistem keimunan menjadi lemah dan satu lagi amalan yang menguatkan sistem keimunan. Okey, baik, kita pergi pada punca sistem keimunan menjadi lemah. Yang pertama, terdedah kepada pencemaran udara, terdedah kepada pestisida ataupun racun, mengalami tekanan perasaan, dan yang terakhir adalah pengambilan gula yang secara berlebihan. Semua ini contoh-contoh yang menyebabkan sistem keimunan badan kita menjadi lemah. Okey, baik, kita tengok yang kedua, iaitu amalan ataupun cara yang menguatkan sistem keimunan. Yang pertama, kita perlu mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi. Yang kedua, beriadah, menghirup udara segar, tidak merokok dan tidak terdedah pada asap rokok, dan yang seterusnya melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Okey. Okey, rasanya itu saja pada bab ini. Okey, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.